Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar yang sedang menonton video ini. Selamat ber-PDR semua. Jadi kepada kamu semua, semoga sentiasa sehat dan ceria sentiasa. Okey, jadi kalau kamu tengok, perhatikan di gambar ni. Ini adalah set hidroponik cikgu. Okey, ini adalah set hidroponik cikgu yang sedang cikgu usahakan. Baru je bermula, tapi kamu tengok ini adalah pokok pakcoy, sayur pakcoy. Okey. Kalau kamu tengok di sini, kamu dapat nampak ada tumbuhan yang hidup dengan okey, ada yang tak okey. Ada pakcoy yang okey, ada yang tak okey. Kenapa? Okey, persoalan dia kenapa? Agak tertekan sikit cikgu semasa melihat prestasi anak-anak pokok pakcoy cikgu ni. Namun itulah pertama kali, okey. Tapi cikgu dah bersyukur kerana sekurang-kurangnya kebanyakannya hidup. Cuma ada masalah. Jadi kalau kita pergi ke lebih dahsyat lagi, ni. Kita pergi ke lebih detail lagi. Tengok, kamu dapat tengok dia punya batang kurus. Okey, daun dia macam terbakar. Okey, daun macam terbakar. Kalau kamu tengok, ada yang elok, ada yang elok juga. Di hujung-hujung tu ada yang elok. Soalannya kenapa? Okey. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita akan belajar tentang mengenal pasti komponen biosis dan komponen abiosis dalam ekosistem. Ya, semuanya berkait rapat. Okey. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, okey, dia termasuk di dalam komponen yang mana? Itu yang kamu perlu tahu pada hari ini. Dan apakah penerangan di sebalik komponen biosis dan komponen abiosis yang kamu perlu tahu ini. Jadi itu OP kita pada hari ini, okey. Jadi kita tengok buku teks. Alright. Okey. Jadi ekosistem dia terdiri daripada dua komponen utama, iaitu komponen biosis dan komponen abiosis. Kita dah belajar tentang definisi spesies, definisi ekosistem, definisi populasi. So sekarang kita continue dengan dua komponen ini, iaitu biosis dan abiosis. Okey. Komponen biosis merujuk kepada organisma di dalam suatu ekosistem yang berinteraksi dengan organisma lain. Komponen abiosis ialah elemen bukan hidup yang merangkumi ciri fizikal dan kimia yang mempengaruhi organisma yang terdapat di dalam ekosistem. Okey. Jadi, kalau nak disimpulkan di sini, komponen biosis adalah benda hidup. Komponen abiosis adalah benda bukan hidup, tetapi mempengaruhi prestasi ataupun keadaan benda hidup tersebut. Seperti kita berbalik kepada tanam-tanaman pakcoy cikgu. Seperti ini. Okey. Komponen biosis adalah pakcoy. Komponen abiosis adalah air baja. Di dalam sistem hidroponik ni, ada air baja yang mengalir. Kemudian ada lagi faktor lain seperti keamatan cahaya. Kalau kamu perasan, cikgu tinggal di flat guru ni. Jadi flat guru ni, keamatan cahaya dia kadang rendah sebab dia di bawah bumbung. Okey. Kemudian ada lagi faktor-faktor abiosis yang lain yang mempengaruhi pakcoy cikgu seperti pH. Okey. pH air contohnya. Kemudian ada lagi lah kalau kita nak nyatakan kelembapan, semua itu mempengaruhi kadar pertumbuhan pakcoy cikgu ni. Ini sepatutnya pada minggu yang ketiga, sepatutnya cikgu dah dapat daun yang berkembang dengan cantik. Okey, tetapi cikgu dapat macam ni. Alright. Tapi tak apa, cikgu masih terus mencuba. Ini kali pertama. Cikgu sedang usahakan supaya pakcoy ini hidup dengan subur. Ada satu lagi sebab dia jadi macam ni. Salah satunya adalah air terlampau banyak menyebabkan batang dia sentiasa dikelilingi air dan pakcoy cikgu mendapat penyakit yang dikatakan oleh orang yang bertani adalah busuk akar. Jadi busuk akar, dan ada juga lumut yang tumbuh di dalam sistem ini. Kerana keamatan cahaya yang terlampau tinggi, tiba-tiba pada waktu tengah hari menyebabkan lumut tumbuh dengan happy-nya.
Alright, jadi ada pelbagai faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan pakcoy cikgu. Kita berbalik kepada pelajaran kita. Okey. Jadi ingat, komponen biosis adalah benda hidup. Dia terdiri daripada pengeluar, pengguna, pengurai. Jadi pengeluar ni tumbuh-tumbuhan, tak lain tak bukan. Okey, pakcoy cikgu salah satu daripada pengeluar. Siapa yang makan? Pengguna. Penggunanya adalah kita. Kita manusia makan pakcoy. Alright, pengurainya siapa? Bila kita dah makan pakcoy, keluar sebagai tinja, dah dikumuhkan semua. Okey, jatuh ke atas tanah dan sebagainya nanti dalam sistem pembentungan, apa yang mengurai? Bakteria, kulat dan sebagainya. Alright, komponen abiosis ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 komponen abiosis yang kita perlu tahu. Nilai pH, yang cikgu cakap tadi, baja. Kenapa pH ni penting? Nanti kita terangkan. Suhu. Okey, suhu satu lagi pakcoy cikgu tu. Okey, kadang suhu panas, cikgu tak letak penghadang. Suhu air pun perlu dikawal juga. Okey, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro, kelembapan udara. Itu adalah komponen abiosis yang kita perlu tahu. Alright, jadi yang pertama, nilai pH. Ini sangat penting nilai pH ni. Okey, nilai pH tanah sangat mempengaruhi taburan organisma di dalam suatu habitat. Kebanyakan organisma sesuai hidup dalam keadaan pH neutral atau hampir neutral. Tanah merupakan habitat bagi beratus-ratus juta cacing serta mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan protozoa. Okey, perubahan kecil nilai pH menjejaskan aktiviti organisma yang mendiaminya dan dapat mengurangkan kesuburan tanah. Dia macam ni. Okey, nilai pH neutral. Let's say pakcoy cikgu, berbalik kepada sayur pakcoy cikgu tadi. pH bagi pertumbuhan optimal pakcoy adalah lebih kurang 6.5 ke 7. 6.5 tu slightly acidic, 7 tu adalah neutral. Alright. Kenapa? Kerana pada pH 7 ke 6.5 tu kadar penyerapan nutrien pakcoy cikgu adalah paling optimum. Kalau pH lebih daripada tu, maksudnya 1.0, 1.2, 3 dan sebagainya, pergi ke 4, pergi ke 5 atau pergi melampaui 7, 8, 9, 10 katakan. Jadi, kadar penyerapan nutrien pakcoy cikgu tu adalah rendah. Jadi, itu menyebabkan pertumbuhan tidak optimum. Jadi, kalau nak memastikan pakcoy cikgu tu sehat, pastikan pH dia dalam range 6.5 hingga 7 supaya dia dapat menyerap nutrien dengan banyak. Right. Jadi begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan lain di luar sana. Kalau pH dia acidic, kamu boleh tengok hujan asid selalu turun dekat suatu kawasan tu menyebabkan kebanyakan tumbuh-tumbuhan dia tumbuh tetapi tak subur. Dia macam ada defisiensi yang dialami. Okey, warna kuning, layu dan sebagainya. Alright. Itu adalah contoh yang cikgu boleh berikan. Tanah didiami oleh pelbagai cacing tanah dan mikroorganisma yang dapat mengekalkan kesuburan tanah. Alright. Cikgu guna sistem hidroponik. Kalau guna tanah, lain pula dia punya cerita. Alright. Kerana ada pelbagai mikroorganisma di dalam tanah yang dapat membantu. Alright. Yang akan juga mengganggu, yang perlu dikawal dan sebagainya. Alright. Mari kita tengok suhu pula. Okey, suhu. Kita ada dua organisma di dalam gambar ni. Satu adalah beruang kutub, satu lagi adalah rubah. Suhu persekitaran mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan haiwan. Of course. Alright. Suhu yang berbeza mempunyai organisma yang berbeza. Alright. Okay. Singa takkan dapat hidup di kutub utara yang sejuk. Okay. Beruang kutub, kamu tak pernah jumpa beruang kutub di gurun Sahara. Alright. Dia adalah dua kehidupan yang berbeza. Perubahan suhu yang kecil akan menurunkan kadar metabolisme kerana semua enzim yang memangkin tindak balas fisiologi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Kita dah belajar tentang enzim. Okay. Enzim ni dia akan ternyah asli apabila suhu terlampau tinggi. Okay. Kerana enzim adalah jaringan protein. Alright. Enzim dibuat daripada protein dan protein ni akan kehilangan struktur dia, akan kehilangan bentuk dia apabila suhu tidak optimum. Walaupun kebanyakan organisma dapat hidup dalam julat suhu antara 20 darjah Celsius
hingga 40 darjah Celsius. Namun terdapat juga organisma yang dapat hidup dalam suhu yang ekstrim seperti katak. Pada tempat yang cikgu tengok, Jepun. Di Jepun ataupun di mana-mana kutub utara yang sejuk dan sebagainya, musim winter, sejuk beku, katak ni sangat special. Cikgu tengok dalam dokumentari. Apa yang berlaku adalah pada waktu malam, keadaan yang terlampau sejuk, katak ni akan hibernate. Bila dia hibernate, dia merendahkan kadar degupan jantung dan sebagainya. Alright, badan dia mengeras. Umpama seperti kalau kita tengok dengan mata sekilas pandang dia macam mati. Sebenarnya dia tak. Dia merendahkan semua kadar metabolisme untuk apabila cuaca panas semula pada waktu pagi, dia hidup semula. Segala aktiviti tu resume semula. Macam PC yang sleep. Macam handphone kita, dia ada. Dia macam gelap. Tetapi bila tekan, on balik. Macam tu. Alright. Beruang kutub dapat hidup di habitat tundra dengan suhu negatif 14 darjah Celsius. Manakala rubah boleh hidup di gurun dengan suhu mencecah 45 darjah Celsius pada siang hari. Ini dua organisma ataupun dua haiwan yang berbeza yang hidup di tempat yang berbeza. Jadi suhu adalah komponen abiosis yang mempengaruhi organisma. Alright, yang mempengaruhi komponen biosis. So kita dah tengok pH dan suhu. Next kita tengok keamatan cahaya. Pak Choi cikgu. Kadang dia dapat keamatan cahaya yang okey. Kadang dia dapat keamatan cahaya rendah, terutamanya pada waktu mendung dan sebagainya. Jadi dia sedikit sebanyak mempengaruhi pertumbuhan Pak Choi cikgu. So kita tengok ni. Keamatan cahaya dan tempoh masa cahaya matahari memancar di sebuah kawasan sangat mempengaruhi taburan organisma, terutamanya tumbuh-tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Balik kepada sayur Pak Choi cikgu tadi. Sayur Pak Choi cikgu ni, dia akan tumbuh dengan bagus kiranya dia mendapat lebih kurang 6 ke 7 jam sehari keamatan cahaya. Okey. Jadi di quarters ni pada pukul 8 ke pukul 9 dia ada cahaya. Kemudian dia dah naik sikit matahari tu. Bumbung rumah cikgu, flat cikgu ni dia menutupi Pak Choi cikgu daripada terkena cahaya. Dia dapat cahaya pun lebih kurang sejam. Balik ke waktu tengah hari 12, 1 macam tu dia dapat sejam lagi, 2 jam. Kemudian pukul 2, 3 jam, 3, 4 jam. Lebih kurang 4 jam saja dia dapat. Kemudian yang 5, 6 tu dia tak dapat cahaya dah. So 4 jam saja dia dapat. Jadi apa intervensi cikgu? Cikgu kena tambah lampu di bahagian atas supaya mereka ni mendapat cahaya yang secukupnya. Kita tahu kenapa cahaya begitu penting kepada tumbuh-tumbuhan, kerana tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis, di mana tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Alright. Kita tengok ni. Pokok tinggi yang terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi di kawasan hutan hujan tropika membentuk kanopi yang rendah keamatan cahaya di bawahnya. Di hutan hujan tropika, tumbuh-tumbuhan berebut untuk mendapatkan cahaya matahari. That's why dia begitu tinggi. Dia begitu tinggi. Tinggi. Apabila tumbuh-tumbuhan ni tinggi, ada kanopi kan? Kanopi tu maksudnya dia punya dahan-dahan. Dahan-dahan ini dan daun-daunnya menutup cahaya daripada masuk ke bawah. Jadi kurang tumbuhan dapat hidup di bahagian bawah pokok yang tinggi-tinggi ini. Hanya beberapa tumbuhan yang bersaiz kecil seperti paku pakis boleh hidup di bawah kanopi ini. Alright. Hutan konifer yang beriklim sederhana dengan keamatan cahaya yang rendah mempunyai kepadatan tumbuhan yang kurang. Jadi bila keamatan cahaya yang rendah tak dapat melakukan fotosintesis yang banyak, kepadatan tumbuhan pun berkurang. Dia tak dapat hidup dengan baik. Alright. Pokok-pokok di hutan konifer bersaiz kecil dan rendah. Kita tengok gambar ini. Alright, dia kecil dan rendah. Kecil, comel, tirus saja ke atas. Alright, berbanding dengan hutan hujan tropika yang banyak merupakan sumber kayu balak kepada Malaysia, negara kita khususnya. Alright, jadi kita boleh bandingkan di sini. Okey, ada lagi. Ini topografi. Okey, kita dah tengok 3 komponen abiosis, nilai pH, suhu, keamatan cahaya. Sekarang
topografi. Okey, apa itu topografi? Okey. Topografi ialah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi altitud, kecerunan dan aspek. Topografi menentukan kelembapan suhu dan keamatan cahaya di dalam ekosistem. So, lain tumbuhan, dia akan hidup di kawasan tanah tinggi, tanah rendah ataupun sedang-sedang. Alright? So, kita tengok yang ini. Altitud. Semakin tinggi altitud, ini topografi yang pertama. Ada 3 di sini, altitud, kecerunan, aspek. Semakin tinggi altitud, semakin rendah kelembapan relatif. Okey. Tekanan atmosfera dan kandungan oksigen pun rendah juga. Tinggi, sebab itu kita berdarah hidung bila kita berada di altitud yang tinggi. Sebab oksigen kurang. Tekanan atmosfera pun rendah. Alright. Okey. Tumbuhan yang hidup pada altitud yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Sebagai contohnya, pokok pen yang hidup di altitud yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil daripada pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika kebanyakannya tanah yang rendah. Okey, yang tumbuhan di kawasan yang tinggi ni, kalau kamu tengok di kawasan bukit-bukit, dia lebih kecil, memanjang ke atas. Alright, bersaiz kecil. Sebab ada faktor seperti kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan kandungan oksigen yang semakin rendah selari dengan ketinggian altitud. Next, kecerunan. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air deras. Okey, lapisan tanah menjadi lebih nipis dan kering bila dia curam. Okey, kawasan ini kurang ditumbuhi pokok kecuali tumbuhan gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. Kawasan yang curam ini dia terhakis sebab air dia terlampau laju. Okey, bila air terlampau laju, pula lapisan tanah dia menjadi lebih nipis dan kering. Okey, kawasan ini kurang ditumbuhi pokok. Okey, air dia cepat hilang, dia kering. Tumbuhan memerlukan air selain daripada cahaya matahari. Okey, jadi bila dia terlampau cerun, terhakis, air deras, tanah dia nipis dan kering, kurang pokok tumbuh. Okey, kawasan ini kurang tumbuh pokok, kecuali tumbuhan gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil saja. Berdaun kecil sebab kalau daun dia besar, transpirasi berlaku terlampau tinggi menyebabkan tumbuhan tu layu dan mati, kehilangan air. Okey. Next. Aspek. Ni benda baru bagi cikgu juga. Aspek merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Okey, lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Of course, sebab di dalam laut tu dia menghadap ke laut, lautan mana ada lagi tumbuh-tumbuhan lain di depan. Jadi tumbuhan ini menerima cahaya dengan maksimum. Okey, dengan tiupan angin pun maksimum juga. Lereng ini mendapat taburan hujan yang lebih. Tiada yang menghalangnya daripada menerima air ataupun air hujan daripada atas. Okey. Lereng yang menerima lebih cahaya matahari mempunyai tumbuhan yang lebih padat. Bagus juga lereng ini. Sebab ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Kerana ia boleh mengelakkan lereng ini daripada terhakis dan runtuh dan sebagainya. Alright. Jadi ini adalah aspek merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. So itu topografi ada 3, altitud, kecerunan dan aspek. Lain topografi, lain tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut. Alright, macam Pak Chua cikgu, dia sekarang ni adalah tumbuhan yang hidup di kawasan tempat tinggi. Dia lain, tumbuhan tempat tinggi lain, tumbuhan tempat rendah yang lain. Jadi kalau kamu nak menceburi bidang pertanian, kamu kena tengok tumbuhan mana yang sesuai hidup di tempat tinggi, tumbuhan yang mana yang sesuai hidup di kawasan yang rendah. Takkan kamu nak letak tumbuhan yang kawasan rendah ni hidup di tempat yang tinggi, dia memang boleh hidup, tetapi pertumbuhan dia tidak optimum. Alright? Tidak seperti yang kamu inginkan. Cepat. Sebab kalau bisnes kita nak cepat, kan? Kita nak cepat, kita nak dia membesar dengan cepat, kita boleh jual dengan cepat. Okey? Kena kaji dulu sebelum kamu menceburi bidang pertanian. Okey, next adalah komponen abiosis yang seterusnya, iaitu iklim mikro. Iklim mikro merujuk kepada keadaan iklim bagi suatu kawasan kecil. Nama pun mikro, jadi dia kecil. Right, yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Iklim mikro mungkin berlaku di bawah batu.
kecil, bawah batu, alright, atau di bawah rimbunan pohon besar dalam kanopi hutan. Okey. Ada pokok, ada kanopi, kan, dahan, daun, tumbuhan di bawah dia. Iklim dia tak sama dengan tumbuhan di kawasan yang sama, tetapi dia mempunyai suhu yang berbeza. Okey, iklim yang berbeza. Iklim mikro bergantung kepada suhu. Ini kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air dan keupayaan tanah menakung air di kawasan tersebut bagi mengekalkan kelembapan. Biasanya, kalaulah tumbuhan ada kanopi seperti yang di hutan hujan tropika, kulat, cendawan tumbuh dengan happily, tumbuh dengan gembira di bawahnya. Sebab dia kurang menerima cahaya matahari dan merupakan kawasan yang lembap berbanding dengan kawasan di kurang pokok di situ. Jadi lainlah tumbuhan yang akan hidup di kawasan yang terkena cahaya matahari yang tinggi ataupun mempunyai kelembapan yang kurang kerana transpirasi sejatan agak tinggi. Lain pokok yang hidup di situ. Ini iklim mikro di bawah batu yang menjadi habitat ulat gonggok. Okay, kalau kamu angkat batu tu, kamu nampaklah ulat gonggok dekat bawah tu ataupun organisma yang lain. Alright. Next. Last. Kelembapan udara. Kelembapan udara iaitu kuantiti wap air dalam udara mempengaruhi taburan organisma di dalam suatu habitat. Okey. Kuantiti wap air dalam udara mempengaruhi taburan organisma di dalam suatu habitat. Lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Alright. Tinggi, banyak organisma suka. Okey. Kelembapan udara yang rendah meningkatkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. Okay. Meningkatkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. Keadaan ini meningkatkan penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Okey, bila kelembapan udara rendah, alright. Bila kelembapan udara rendah, udara ni rendah dia punya wap air tu tadi. Jadi air daripada tumbuhan, bukan daripada tumbuhan, daripada tanah masuk ke dalam akar tumbuhan, kemudian keluar daripada daun iaitu stoma, itu adalah proses transpirasi. Jadi apabila air ini sentiasa mengalir daripada tanah pergi ke akar, maksudnya nutrien pun masuk juga. Nutrien masuk ke dalam akar pokok, seterusnya masuk ke dalam sistem pokok dan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk proses kehidupan, metabolisme dan sebagainya. Transpirasi juga memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan bagi mengekalkan suhu optimum tindakan enzim. Jadi proses transpirasi ini selain daripada membantu penyerapan nutrien oleh akar, ingat akar dapat menyerap nutrien sekiranya ada air. Air masuk osmosis. Okey. Kemudian water potential memainkan peranan. Tenaga keupayaan air tu memainkan peranan sehingga kan air itu sampai ke daun dan keluar daripada rongga stoma. Okey, stomata. Right, transpirasi juga memberikan kesan penyejukan kepada tumbuhan, menyejukkan tumbuh-tumbuhan itu. Transpirasi juga memberi kesan penyejukan. That's why kalau di kawasan hutan juga selalunya dia lebih sejuk. Alright, selalu lebih sejuk. Dilitupi oleh topografi hutan satu, kemudian transpirasi berlaku. Transpirasi kerap berlaku menyebabkan wap air tu sentiasa terbebas di sekeliling, kita akan jadi lebih sejuk. Ini adalah badak. Apa yang badak ni buat? Dia suka berendam dalam lumpur. Kalau kamu perasan, kulit badak ni dia sangat tebal. Jadi apa yang berlaku? Ini badak punya saiz badan yang besar menyebabkan badak mempunyai nisbah jumlah luas permukaan perisi padu yang rendah. Oleh yang demikian, kadar haba yang dibebaskan daripada kulit adalah rendah. Okey. Kadar haba yang dibebaskan daripada kulit adalah rendah. Jadi, bila dia mempunyai luas permukaan yang luas permukaan perisi padu yang rendah ini, jadi kurang haba dapat dibebaskan ke persekitaran. Menyebabkan dia panas. Alright. Jadi, pada siang-siang hari, pada hari-hari panas, badak sering berendam di dalam air berlumpur. Ketika lumpur mengering di tubuhnya, badak menjadikan lumpur itu sebagai lapisan yang melindungi kulit daripada sinar matahari untuk menyejukkan badan. Okey, kalau kita manusia kita berpeluh.
berpeluh bukan untuk membusukkan badan kita sebenarnya peluh tu, tetapi untuk menyejukkan. Biasa kita berpeluh apabila kita melakukan aktiviti yang cergas, yang sehat, yang ekstrim. Jadi, badan kita akan berpeluh untuk menyejukkan badan kita. Kenapa perlu sejuk? Sebab enzim di dalam sistem badan kita ni perlukan suhu yang optimum untuk berfungsi. Lebih daripada tu, that's why kalau orang demam panas, dia akan menyebabkan implikasi kesihatan yang serius. Alright. Jadi enzim akan dinatured pada suhu yang tidak optimum atau suhu yang tinggi. Jadi badak untuk mengelakkan dia daripada KO, dia terpaksa berendam dalam lumpur, bukan saja-saja tetapi untuk menyejukkan badan dia daripada sinaran matahari yang terik. Alright. Jadi itu saja OP kita pada hari ini. Kita ulang balik sikit. Okay, kita dah belajar tentang komponen biosis, iaitu pengeluar tumbuh-tumbuhan, pengguna iaitu haiwan, kemudian pengurai iaitu yang menguraikan apabila suatu tumbuhan tu mati. Okey, pengguna telah menjadi bangkai dan sebagainya. Kemudian komponen abiosis yang kita telah belajar, komponen bukan hidup ialah nilai pH, okey, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro dan kelembapan udara. Okey. Jadi bonus untuk kita pada hari ini, ni adalah merupakan alat yang cikgu gunakan. Ini alat yang cikgu gunakan untuk mengukur baja, larutan baja, hidroponik cikgu. Ni. Okey. Dan juga ada satu lagi alat, pH meter. pH meter. Sebab kenapa? Kerana kedua-dua ini adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sayur-sayuran. Jadi ini nama dia adalah TDS meter ataupun EC meter. Alright. Jadi kalau kamu berminat untuk menceburi bidang pertanian satu hari nanti, jadi kena buat research sikit sebelum kita terus terjun. Kalau tak, sayuran kamu akan jadi seperti teneng, sayuran cikgu ni. Dia sepatutnya lebih subur daripada ini. Alright. Doakanlah supaya Pak Choi cikgu ini dapat hidup dengan suburnya dan seterusnya dapat menjadi makanan kepada cikgu dan anak-anak. Okey. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, boleh terus tanyakan dekat cikgu dalam grup ini ataupun mesej cikgu di dalam grup WhatsApp. Okey. Alright. Terus tanya dalam video ini pun boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.